Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa natawakkalu 'ala Allahi fi umurid dunya waddin. Salatan wa salaman 'ala rasulihil amin sayyidina Muhammad خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-samalah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia Allah kepada kita. Bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala di atas inayahnya, di atas taufiknya kita dapat bertemu lagi di surau yang mulia ini, di rumah Allah yang mulia ini. Sama-sama kita menghayati sedikit sebanyak dengan perkara yang berkaitan dengan hadis An-Nabawi Syarif dan juga beberapa potong ayat daripada Al-Quranul Karim yang menjadi titik semangat ataupun titik kesedaran kepada kita bersama. Alhamdulillah, kita dah maklum bahawasanya di antara perkara yang kita yakin dan yang kita imani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang layak disembah dan dialah Tuhan yang memberi segala-galanya kepada kita, yang memberi nikmat kepada kita yang tak terhingga nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Quran, ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kalau kita nak hitung akan nikmat Allah, maka tentu sekali la tuhsuha, kita tidak boleh nak hitung segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara apa yang kita iman kepada Allah yang menjadi rukun pertama di dalam rukun iman. Di antaranya kita beriman kepada Allah dalam erti kata dialah Allah Tuhan kita yang layak disembah, dalam erti kata dialah Allah yang memberi segala kemewahan, segala nikmat, termasuklah rezeki dah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan sebagai kita membalas di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala itu, perlunya kita bersyukur kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur itu selalu saya berpesan, selalu saya memberitahu sebagai pesanan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para hadirin hadirat, yang mana syukur itu membawa makna dengan erti kata kita mensyukuri dengan lidah, kita mengucap alhamdulillah wa syukrulillah. Maka di antara lain tanda kita bersyukur kepada Allah, kita melaksanakan segala perintah Allah. Nah, kita melaksana segala perintah yang disuruh kita buat dan yang dilarang kita tinggal.
Itu adalah suatu tanda-tanda kita mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka di antara pemberiannya rezeki yang kita duduk cari hari-hari itu pun dikatakan satu pemberian, dan dikatakan di dalamnya kita beribadah dengan mencari nafkah untuk keluarga, dengan mencari sesuap nasi untuk keluarga. Ia adalah satu ibadah. Maknanya kalau kita keluar pagi ke pejabat, ke kebun, ke ladang, ke mana saja tempat yang ditugaskan kita untuk mencari rezeki dan sara hidup itu, ia adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal mencari wang ringgit ini di antara tuntutan syarak, di antara tuntutan yang disuruh, yang diperintah oleh syarak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada." Berbuatlah kita untuk nak hidup di atas muka dunia ni, ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kita nak hidup berpanjangan, sokmo-sokmo, hidup tak mati dah. Nak kepada bekalan makanan yang cukup, nak kepada kediaman, nak kepada alat-alat pengangkutan kenderaan dan sebagainya. Bapa, Nabi kata seolah-olah kita nak hidup di atas muka dunia ni selama-lama. I'mal, buatlah, kerjalah. Carilah wang ringgit itu. Tapi di belakang hadis Nabi menyebut, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Tapi bekerjalah, beramallah untuk akhirat. Beramallah untuk akhirat yang menjadi bekalan kita, kerana kita akan ke sana dengan dengan hayat yang kekal di sana. Di mana? Akhirat. Di alam akhirat. Ka'annaka tamutu ghada. Seolah-olah kita bekerja, kita berbuat untuk persiapan ke akhirat itu, seolah-olah kita nak mati esok dah, kata Nabi. Esok dah kita. Orang nak mati esok ni berilah apa jua, dia tak nak. Nak mati esok dah. Doktor kata mu ni esok dah. Tak lepas daripada 24 jam. Barangkali nyakitmu ni akan membawa kepada habis nyawa. Tak ada nak dah. Orang bagi ayam ke apa, ke makanan yang mewah ke apa, tak nak dah. Mengharap selamat kita di alam akhirat. Maka dengan itu, kita di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh, diperintah oleh Allah bukan untuk amalan itu untuk dunia saja dan bukan untuk akhirat saja. Maka kedua-duanya jalan selari. Jalannya adalah selari. Kerja dunia, kerja akhirat, untuk akhirat itu selari. Tidak menjadi ifrat. Apa ifrat? Ifrat ini berat sebelah. Ifrat berat ke dunia. Berat ke dunia. Mencari kemewahan dunia ni sampai lupa akhirat. Itu namanya ifrat. Tafrid, lawang dia. Maknanya kerja untuk akhirat sampai tinggal terus urusan dunia, makan minumnya apa, kerjanya apa, tiba tidak. Apa? Alam akhirat yang kekal. Ya. Tidak siapa nafi. Dan kita beriman di antara rukun iman bahwasanya alam akhirat itu memang wujud, memang ada, memang benar. Dan kita akan kekal di sana. Itu suatu keimanan yang wajib kita beriman dengannya. Kita ke sana. Tapi urusan dunia, Nabi suruh kita bekerja seolah-olah kita nak hidup selama-lama di muka bumi. Amalan akhirat, kerja sungguh-sungguh seolah kita nak mati esok. Nak mati esok dah. Maka di antara dua-dua tu, Islam menjadikan kita ummatan wasata. Ummatan
wasata. Dah, Allah menjadikan kita ummatan wasata, umat yang pertengahan. La ifrat, tidak kita mengejar dunia sampai lupa akhirat, dan tidaknya tafrid dalam arti kata kita kejar akhirat sampai makan minum, urusan dunia, urusan jaga anak, nafkah anak dan keluarga kita abaikan. Itu tidak, itu bukan ajaran Islam. Tapi dalam pada yang sama, pada masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala memperingat kepada kita bahwasanya sebagaimana Allah sebut dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Innama, sesungguhnya harta kamu dan anak pinak kamu itu adalah fitnah. Apa fitnah ni? Fitnah ini suatu cubaan yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk nak menguji kita, nak menguji keimanan kita. Ujian daripada Allah. Bila sebut kata fitnah ini, ujian dalam bentuk perkara ujian daripada Allah yang boleh menghalang kita daripada, menghalang dan menyekat kita daripada berbuat kebaikan. Ini ujian yang dalam makna fitnah. Harta, ya, Allah suruh cari, Nabi suruh cari. Akhirat, ya, Nabi suruh kejar amalan untuk akhirat. Tapi Allah memberi gambaran bahawa harta itu adalah suatu fitnah yang boleh menjadi satu ujian besar daripada Allah Subhanahu wa taala, boleh menghalang umat manusia ini, orang yang kejar akan harta ini, boleh menyekat dan menghalang daripada memperbuat akan amalan yang soleh. Sedangkan kita tahu bahwasanya di antara amalan soleh, mencari rezeki itu adalah amalan soleh. Mencari rezeki sesuap nasi, bekerjalah maknanya. Apa yang ditugaskan, apa yang diberi tugasan kepada kita, apa yang kita dapat bidang kerja, maka kita bekerja itu di antara amal soleh. Kerana amal soleh ini maknanya apa? Kita berbuat sesuatu perkara yang dituntut oleh syarak. Apakah memberi nafkah kepada anak, isteri dan keluarga ini tidak daripada ajaran Allah dan syarak? Jawabnya ya. Memberi nafkah suatu kewajipan. Menjaga kehidupan anak isteri, keluarga, satu kewajipan yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-hambanya. Cuma kita kena menjaga apa yang namanya mewah. Kerana mewah ini suatu penyakit yang amat bahaya. Kadang-kadang orang kejar dengan rezeki yang halal itu rasa tak cukup, rasa tak pandai lagi, mengejar-ngejar akan kemewahan dunia, nak cari duit lebih, nak cari duit lebih, nak cari harta lebih. Kadang-kadang manusia ini kerana fitnah itu tadi itu nak menguji kita, siapa sanggup kita terjebak dengan perkara maksiat, terjebak kita dengan dalam mencari rezeki yang dilarang oleh syarak. Dilarang oleh syarak. Allah kata benda ni haram, Nabi kata benda ni haram, Nabi kata benda ni haram. Kadang-kadang dalam kita nak mencari kemewahan dunia, kadang-kadang kita terlepas pandang, kadang-kadang dengan sengaja kita sanggup membelakangi hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mencerita tentang betapa bahayanya kemewahan ni. Mewah yang luar daripada batasan syarak. Kalau mewah itu datang daripada sumber yang halal, dibenarkan. Tapi kadang-kadang kemewahan itu
hasilnya daripada sumber yang haram. Nah, itu yang disekat, itu yang dilarang, itu yang ingkari oleh syarak, supaya kita jangan bermewah-mewah sangat. Jangan bermewah-mewahan. Dah, sekadar apa rezeki yang diberi oleh Allah, dah, maka syarak mengajar kita supaya kita mensyukuri dan pula merasai redha dan merasai cukup, iqna', yakni qanaah, ada sifat qanaah, cukup dengan rezeki yang diberi oleh Allah, akan rezeki yang halal itu. Itu namanya taqasyuf, itu namanya iqna' ataupun qanaah. Dah, yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hadis Nabi yang melarang kita dan yang memberi gambaran bahawa betapa bahayanya kemewahan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayat daripada Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu, yaqulu inna lajalusun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi idh tala'a Mus'ab ibn Umair ma alaihi illa burdatun lahu marku'atun bifarwin falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka lilladhi kana fihi minan ni'mati walladhi huwa al-yawma fihi. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يديه صفحة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا al-yawma natafarraghu lil-ibadati wa nukfal mu'nata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la antumul yawma khairum minkum yawma idzin. Hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Baik. Artinya hadis yang panjang ni daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Beliau berkata, yakni Ali itu berkata, kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masjid. Tiba-tiba datangnya seorang sahabat Nabi yang bernama Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Dan tiada di atas badannya, di atas badan Mus'ab itu kecuali hanya sehelai selindang yang bertampung dengan kulit. Tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, kepada Mus'ab, dengan keadaan pakaian yang selindang yang bertampung dengan kulit ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Baginda menangis dan menitis air matanya kerana mengenangkan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu. Jadi itu apa nama? Kisah kepada seorang yang bernama Mus'ab. Dia ni sewaktu di Mekah dulu, dia panggil Al-Ibnu Dalu', anak manja. Al-Ibnu Ad-Dalu', anak manja, yang dimanja-manjakan oleh dua ibu bapa dia. Ni Mus'ab, hakikat hidup dia ni orang mewah, orang bangsawan Mekah. Mus'ab ini seorang bangsawan, orang kaya raya di Mekah. Sehingga ibu bapa dia tu mentaktik, membagi tanah, membagi kebun kurma, membagi pula unta-unta untuk Mus'ab beri waktu hidup. Mak ayah dia beri waktu hidup. Maka dia di antara orang yang mewah sewaktu berada di Mekah. Mewah sangat-sangat lah. Ada kebun, ada rumah.
Nah, ada unta-unta yang diagih, yang dibagi oleh bapa dia, keluarga dia sewaktu hidup. Maka dia seorang yang kaya raya. Pakaiannya tak usah kata lah. Pakaian orang mewah ni. Nah, bau badan tu berbagai-bagai bau. Daripada minyak wangi yang begitu banyak, yang begitu mahal dibeli daripada negara luar. Sebab itu Nabi bila tengok keadaannya di Madinah dengan tidak ada pakaian, hanya kain selindang yang bertampung lagi dengan kulit. Tak, bertampung dengan kulit. Tak, tampung sana, tampung sini. Ya subhanallah. Sebab itu Nabi menangis kerana Nabi mengenang keadaan mewahnya Mus'ab ibn Umair sewaktu berada di Mekah dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik. Dan apabila dia memeluk agama Islam, apabila dia memeluk agama Islam, Mus'ab ibn Umair dihalang, disekat harta-harta yang diberi oleh ibu bapa dia tadi. Rumahnya yang mewah dirampas. Unta-unta yang ratusan ekor itu dirampas. Kebun kurma yang begitu luas dirampas. Gara-gara kerana Mus'ab ibn Umair itu memeluk agama Islam dan menyahut seruan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah dia menarik balik Islamnya itu, nak tukar balik kerana mak ayah kata benda yang aku ambil ni tidak akan aku beri kepadamu malaikat kamu meninggalkan agama Allah. Malaikat dia Mus'ab ibn Umair ini tinggal agama Allah, baru dia hantar balik. Selagi kamu berada berpegang dengan agama Allah, menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama tu harta-harta ni akan dirampas. Oleh siapa? Oleh ibu bapa dia sendiri. Dan memang dirampas sungguh. Dirampas sungguh. Dan apabila dia dapat terlepas daripada ibu bapa, kena gari lagi. Kena gari apa ni? Rantai. Gari tangan, gari kaki, supaya takut anak dia tu dak lagi. Duk kejar, duduk paksa supaya tinggalkan agama Allah. Suruh tinggal agama Allah, agama Islam. Baru lepas. Kalau yakin kamu tu memang betul kufur dengan Nabi Muhammad, tak menjadi pengikut Nabi Muhammad, artinya meninggal agama Islam, harta-harta itu akan dihantar balik, diberi balik. Tapi Mus'ab ibn Umair ini seorang yang hati tetap dengan Allah, tetap dengan Rasulullah. Artinya tetap dan kejap dengan syahadatu an la ilaha illallah. Menaik saksi bahwasanya tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benar malaikat Allah, dan Muhammad itu memang benar-benar adalah pesuruh Allah. Sanggup tinggal segala macam apa pemberian kemewahan dunia tadi. Tinggal. Semata-mata kerana Allah dan Rasul. Apabila ibu bapa dia memberitahu, Muhammad ni degil serupa denganmu. Muhammad ni, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dicerita oleh ayah dia, ibu dia kepada Mus'ab, Muhammad ni degil serupa denganmu. Diberitahu. Degilnya Nabi Muhammad. Masyarakat pembesar Mekah ni nak wi harta sekaya-kaya manusia di Mekah, tolak Muhammad. Masyarakat Mekah nak wi pangkat yang lebih tinggi daripada raja ataupun sultan, Nabi tolak. Nak wi nikah dengan secantik-cantik perempuan, berapa orang kamu nak beri jadi isteri, asalkan jangan berdakwah, Nabi tolak. Nabi tolak belaka. Hatta dia kata, wallahi, demi Allah,
law wada'u syamsa fi yamini, kalau mereka meletak matahari di tangan kanan, wal qamara fi yasari, letak bulan di tangan kiri, untuk aku tinggal urusan dakwah ini, ma taraktu, sama sekali aku tidak tinggal dakwah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat, mak ayah cerita benda ni, dia ingat kata bila Mus'ab itu dengar, boleh berpatah hati. Dah, boleh patah hati. Nah, tapi menjadi semangat yang lebih besar. Maka dia jawab, kalau sekiranya kamu ni ambil segala harta yang diberi kepada aku tadi, bukan sekadar kebun, bukan sekadar beberapa ekor, ratusan ekor unta, rumah yang mewah, andai kata kalau diberi harta semua ni dan kamu nak rampas balik untuk aku tinggal agama Allah, maka sama sekali aku tidak tinggal, dan aku tetap dengan agama Allah, aku tetap dengan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, akhirnya dia sanggup menukar kemewahan dunia itu. Akhirnya dia sanggup menukar kemewahan dunia apabila ibu bapa dia lepas daripada gari tadi, maka dia orang di antara orang yang pertama yang berhijrah pergi ke Madinah, tinggal segala kemewahan. Dah, daripada rumah banglonya, daripada rumah yang besarnya, daripada hartanya, daripada unta binatang ternakannya, dia tinggal pergi sehelai pinggang, selai punggung, istilah kita panggil, pergi kepada Madinah, dah mencari redha Allah, mencari redha Rasul, walaupun dirinya tidak ada sesuatu. Dah, itulah dah anak yang dimanja-manjakan oleh ibu bapa tadi, dah dengan kemewahan dengan segala macam, tapi sanggup meninggal semua sekali kerana Allah dan kerana Rasul. Maka berhijrahlah Mus'ab berada di Madinah dengan keadaan qanaah, lagi pula taqasyuf. Apa dia? Cukup dengan apa yang ada. Dah, taqasyuf, dia sanggup menjadi hina di pandangan manusia, tapi dia ingin kemuliaan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia tahu bahawa orang yang paling mulia bukan dari kalangan orang kaya, bukan dari kalangan orang Arab, bukan dari kalangan orang bangsawan. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kita. Nah, hijrahnya dia dengan tidak ada sesuatu, selai pinggang, selai punggung kita panggil. Nah, maka sebab itulah Nabi SAW bila dia tengok keadaan Mus'ab, orang yang begitu mewah, pakaian yang begitu cantik, pakai wangi-wangi yang begitu kelah tinggi lah orang kata bawang dia tu, tapi dia sanggup segala-galanya kerana Allah dan Rasul. Bila berada di Madinah, Nabi melihat dia dalam keadaan tadi, menitis air mata, sedih mengenangkan keadaannya sewaktu di Mekah dahulu. Dah, anak manja ikut minta lah daripada ayah, daripada mak. Minta ayah tak beri, minta kat mak pula. Itu anak manja. Ayah tak beri, minta kat mak. Mak tak beri, minta kat atuk. Atuk tak beri, minta pada nenek. Akhirnya apa yang dia nak dapat. Itu pokok, itu yang penting. Hak dia nak dapat. Dah, anak manja. Tapi dengan iman, dengan Islam yang menjerat ke hatinya, dia sanggup tinggal segala macam apa yang namanya kemewahan tadi. Sanggup tinggal. Dah. Maka Nabi SAW bila tengok keadaan Mus'ab di Madinah ni, siapa menitis air mata. Dah. Dan dia ni Mus'ab ini, apa dia? Orang yang paling depan sekali waktu di medan perang. Dan dia gugur syahid di medan perang Uhud. Dah. Tu dia. Ya biasa budaya Arab ni dia belik kepala.
Kita nampak belik kepala tu dah. Budayanya belik kepala ni adalah apa dia? Menjadi apa? Menjadi kafan kepada dia. Belik kepala tu sama panjang dengan badan dia. Tak, kain itulah yang buat belik kepala. Kalau mati di tengah jalan, maka kain itulah yang akan dikafan. Tak. Bukan masalah ni letak bagi hiasan, letak pula igal hak warna hitam atas kepala tu. Tak. Sebenarnya iqal yang letak atas kepala tu adalah tukar sembelih. Asalnya budaya tukar sembelih. Sembelih unta. Tak. Tukar sembelih unta. Kerana orang yang sembelih unta ni, keadaan sembelih unta ni dia kena sembelih berdiri. Keadaan unta berdiri atas 3 kaki. Tak. Berdiri di atas 3 kaki. Dia kaki 4. Maknanya satu kaki hak sebelah kiri dia lipat dan dia ambil iqal yang warna hitam tu seluk masuk dalam tu. Tak. Maka dia kaki, tak boleh nak lari. Maka dia sembelih. Sesudah sembelih dia ambil iqal, letak atas kepala dia, takut terbang kain serban dia. Jadi budaya tu terbawa-bawa jadi pakaian mewah kepada setengah masyarakat. Antara kalau kita tengok orang Arab Saudi, tak pakai serban, adalah yang warna hitam atas kepala tu. Yang hitam itu namanya iqal. Asal iqal itu adalah bulatan untuk nak selit pada kaki unta. Tak. Nak ceritakan serban yang dipakai oleh Nabi dan juga para sahabat itu adalah boleh menutup jasad dia. Makna kalau dia mati di medan perang, mati di mana saja, maka dia ambilkan serban itulah dia kafan. Tak, kafan. Satu lagi sebagai ingatan. Pakai serban yang boleh jadi kafan kita tu. Sebagai ingatan bahawa kita hebat macam mana pun. Ni atas kepala mu ada ni, kafan. Maknanya apa? Mengingatkan kepada mati. Maka pada perang Uhud, matinya sahabat yang mulia kita ni, Mus'ab ibn Umair. Nak cerita pasal dia tu seorang yang tidak ada kemewahan. Kain yang dia belik atas kepala pun tak cukup untuk badan dia. Sahabat kata kalau aku tutup kepala nampak kaki. Kalau aku turun nak tutup kaki, kepala duduk luar. Kepala duduk luar, tak cukup kain. Tapi dia sanggup memakai. Bapa? Hanya sahaja dia mengharap keredaan Allah dan keredaan Rasulullah. Reda Allah. Walaupun diri dia bagaimana rupa keadaan, dia tidak rasa menyesal walaupun sikit. Kerana harta jadi rampas dan hingga ke akhir. Maka dengan itulah Nabi SAW tengok kepada dia siapa menangis. Nangis Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, sambungan hadisnya, Nabi bertanya balik selepas daripada dia tengok keadaan Mus'ab dan dia menangis. Selepas tu dia bertanya. Dia tanya apa? Bagaimanakah keadaan kamu pada suatu saat nanti? Pergi di waktu pagi dengan satu pakaian, beradanya pada waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain. Nabi buat persoalan kepada sahabat, macam mana keadaan kita kalaulah kita pagi itu dengan keadaan pakaian yang lain berbanding dengan pakaian pada waktu petang. Dan pula bagaimana keadaan kalau sekiranya diangkat hidangan, diletak pula satu hidangan yang lain. Makan paginya hidangan lain, makan petangnya hidangan lain, makan malamnya hidangan lain. Nak banding di zamannya, nak banding di zaman Nabi, apa dia? Roti kering dengan cicahnya minyak zaitun dan susu ataupun kurma sebagai buah. Itulah keadaan hidup Nabi dan para sahabat. Roti kering, cicahnya minyak zaitun
Dan buah-buahannya kurma. Tak, minumannya susu kambing, susu unta. Tak, itu keadaan mereka. Dan bagaimana kalaulah kehidupan kita ni dengan keadaan pagi pakai yang lain, tengah hari pakai yang lain, malam pula berpakaian lain, makanan pula paginya lain, tengah harinya hidangan lain, malam pula hidangan lain. Nak cerita apa tu? Mewahnya. Bagaimana kalau kita berada dalam keadaan mewah begitu? Dah. Pakaian pula alat rumah pula, hiasan rumah pula seperti kita memasang kelambu Kaabah. Bagaimana? Dah, kalaulah pakaian kita, hiasan di rumah kita cantik, indah, tukar sokmo sebagaimana kita menukar kelambu Kaabah. Dah. Kelambu Kaabah ni dah zaman jahiliyah pun ada dah penukaran kiswah hak warna hitam tu, kelambu tu dia panggil kiswah Kaabah. Dah, kelambu Kaabah. Dah, dia tukar setahun sekali. Zaman pemerintahan Nabi tukarnya dua kali setahun. Mari pada zaman kerajaan Osmaniyah. Dah, kerajaan Osmaniyah pada zaman Sultan Sulaiman Qanun. Nama sultannya 4 kali setahun. Dah, apa? Kerana negara Islam kaya, negara Islam maju, negara Islam berkuasa pada zamannya. Pada zaman kerajaan Osmaniyah 4 kali setahun tukar kelambu Kaabah. Tukar kiswah yang warna hitam tu. Hiasan di rumah macam tu 2 kali setahun lah kita ambil, tak usah banyak. Ambil macam zaman Nabi. 2 kali setahun tukar barang hiasan, buai sofa, buai lasir, buai bohok baru. Bagaimana keadaan kita kalau kita orang macam tu? Jawab sahabat, kalau gitu tentulah kami lebih baik keadaan kita. Kita tidak fikir apa-apa lagi tentang masalah nak cari harta. Dah, kita tumpu kepada ibadat saja. Tak susah lagi cari duit-duit lebih. Maka Nabi kata tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Dah, keadaan yang adanya makan bertukar sokmo, pakaian bertukar sokmo, alat rumah yang tukar sokmo, bukan keadaan yang baik. Keadaan yang baik adalah seperti keadaan kita hari ini. Maknanya cukup dengan apa yang ada, dah makan cukup dengan apa yang ada, memakai apa yang ada. Maknanya di situ daripada hadis ini Nabi nak mengajar kita supaya kita jangan bermewah-mewahan. Kadang-kadang orang yang sanggup mencari kemewahan ni sehingga dia sanggup kadang-kadang maknanya bukan semua, bukan selalu. Kadang-kadang orang yang tidak sempurna imannya, orang yang tidak sempurna imannya dan Islamnya, pengajarannya, maka dia sanggup berbuat apa jua untuk mencari kemewahan. Maka bila mewah mencari harta, siapa ke tak? Cari harta tu siapa tak mari kuliah? Siapa mencari harta, siapa tak ada nak berjamaah? Siapa mencari harta, siapa tak ada nak cara anak isteri. Maka mencari harta yang nak cari kemewahan macam ni adalah keadaannya menjadi parah, menjadi lebih buruk. Apabila kita menjauhi diri kita daripada rumah Allah, itulah yang Allah kata harta itu adalah suatu fitnah. Harta itu menjadi fitnah kepada kita. Boleh menyekat daripada kita berbuat baik. Boleh menyekat daripada kita mengamal soleh. Dia fitnah ni dia ada 2 kata ulama. Pertama dia panggil fitnah syubhat. Maka fitnah syubhat ni kita nak menghapuskan syubhat, maka kena belajar. Adalah obat penawarnya adalah ilmu. Fitnah syubhat, benda kesamaran, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh.
maka obatnya, penawarnya adalah ilmu. Dah. Tapi kalau fitnah harta ni bagi nak mengikut nafsu kita, nak harta yang lebih, nak kepada kemewahan dunia, nak kepada kemewahan dunia, sehingga sanggup kita lari daripada landasan yang disyarakkan oleh Allah. Maka bagi mereka ini penawarnya, kata sahabat, kata ulama, adalah dengan menaikkan darjat keimanan dengan berbanyak-banyak sabar dan merasai cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapat rezeki sikit, alhamdulillah. Dapat duit banyak, alhamdulillah. Syukur. Dah. Bila banyak beriman, bila orang beriman menyedari hakikat yang dia dapat itu daripada rezeki yang diberi oleh Allah, tentu sekali lidahnya mula-mula dia akan bersyukuri akan nikmat Allah di atas pemberian itu. Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita selalu menjadi orang yang bersyukur di atas segala pemberian Allah, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menambah lagi. Dah, nikmat tadi kita jangan kufuri akan nikmat Allah. Dah, dapat banyak, boleh habuainya, lebihnya memberi nafkah kepada keluarga terdekat ataupun memberi kepada fakir miskin, memberi kepada anak yatim. Itu kehendak syarak. Itu kehendak syarak. Kehendak Allah, kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, kita berada dalam keadaan qanaah, dengan keadaan cukup-cukup. Sebab itu Allah kata, dah, Allah kata supaya kita menjaga daripada fitnah ni. Harta ni menjadi fitnah. Kerana apabila dapat, dah, kalau tak ada iman, tak ada sabar tadi, maka dia akan berasa nak lagi. Nak lagi, nak lagi. Dah. Sebab itu Allah mencela orang mereka ini. Banyak ayat daripada ayat Al-Quran Allah memberi teguran. Alhaakumut takasur. Dah, kamu ni lalai dengan mencari benda yang banyak, harta yang banyak. Dah, lalai kita. Bila berakhir mencari harta ni, merebut harta dunia, merebut harta kemewahan dunia ni, hatta zurtumul maqabir. Itu teguran Allah supaya kita jangan menjadi hamba Allah yang menjadi pula hamba kepada harta dunia. Bila menjadi hamba kepada harta dunia, menjadi hamba kepada dunia, dah, maka dia boleh berbuat segala macam yang dilarang oleh Allah. Tengoklah, dah, di sana sini adanya rasuah, di sana sini adanya menipu, di sana sini adanya rompakan, di sana sini adanya riba, di sana sini mengamal dengan tipu. Apa tu maslahatnya? Nak mencari. Siapa sanggup dia menipu, siapa sanggup dah bergaduh, berbalah bantah, walaupun orang yang dia tipu itu, yang dia balah bantah itu dari kalangan keluarga terdekat, adik-beradik, abang, pak saudara, sanggup menipu. Dah, banyak berlaku. Awal-awal ni si ayah berilah tanah sementara ni. Dah, kerana ayah dah uzur, berilah tanah sekeping ni untuk anak-anak semua, tapi berilah kepada abang sulung. Tomak punya pasal, nak mencari kemewahan punya pasal. Dah, bila ayah mati, jadi hak dia seorang. Jadi hak dia seorang. Asalnya amanah. Dah, asalnya amanah untuk diagih-agih pusaka ni kepada adik-adik. Tapi dia sanggup menipu, dia sanggup berbuat segala macam, walaupun mangsa yang kena zalim itu adik dia, daging darah dia. Tapi oleh kerana kemewahan, dah, kemewahan dunia ni tak habis-habis. Sebab itu Nabi melarang kita bahwasanya, Nabi memberi teguran kepada kita bahwasanya
carilah harta dunia. Dan harta dunia sekadar berada di tangan kamu. Janganlah kita jadikan harta itu berada dalam hati kita. Bila ada dalam hati kita, sama sekali Allah akan menguji. Maka dengan keimanan dan kesabaran, dan pula ditambah dengan ilmu, ditambah pula dengan adanya sifat qanaah, cukup apa yang diberi oleh Allah, dan insya-Allah rezeki itu menjadi halal, rezeki itu menjadi barakah, walaupun ia sikit tapi ianya ada barakah. Tu dia. Kita minta semua dalam doa, barik lana, nak makan tu kita suap tu, kita minta doa dah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berkatilah apa yang makan, hak kita makan ni, walaupun ianya makanan yang biasa-biasa, bukan makanan mewah, tapi dia dapat berkat daripada makanan, dapat kita jadi manusia yang segar, manusia yang sehat, dan dapat meneruskan segala macam amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, daripada kemewahan boleh membawa kepada bahayanya diri kita, boleh membawa kepada diri kita menjadi penghuni neraka kerana semata-mata mengejar kemewahan dunia, sehingga sanggup kita berbuat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit banyak tazkirah daripada hadis ini, mudah-mudahan menjadikan kita insan hamba Allah yang bersifat dengan yang penuh dengan keimanan, yang penuh dengan kesabaran, yang penuh dengan sifat qanaah, sifat taqasyuf, artinya sifat yang rasa cukup dengan rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan lupa, selalulah kita syukur kepada Allah, sama ada dengan lidah ataupun kita menterjemah kesyukuran kita itu dengan kita beramal kepada Allah, menjauhi larangan Allah, beramal dan berbuat segala suruhan Allah Subhanahu wa taala. Setakat ni dulu, insya-Allah kita sambung dan kita bertemu kembali di dalam pertemuan kita akan datang, insya-Allah taala. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa a'malan salihah wa rizqan halalan tayyiban wa dhurriyyatan salihah wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur, akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.